para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda satu kupasan daripada Iskandar Zulfakar mengenai stesen keretapi Bagun Kodar yang berhantu. Kereta api merupakan sejenis kenderaan komersial yang membawa penumpang untuk ke destinasi yang telah ditetapkan. Saya yakin ramai daripada anda yang suka pilih kereta api berbanding kenderaan awam yang lain. Hal ini demikian kerana perjalanan dengan kereta api lebih menjimatkan masa serta risiko kemalangan agak kurang sebenarnya. Sebut pasal kereta api, malam ini saya nak kongsikan dengan anda semua stesen kereta api yang berhantu di negara India. Stesen kereta api ini bernama Bagun Kodar dan terletak di bahagian tenggara India, iaitu di bahagian Bengal Barat. Stesen ini diletakkan dalam senarai 10 stesen kereta api paling berhantu di negara India. Bahkan sehingga ke hari ini, suasana di stesen kereta api Bagun Kodar sunyi sepi pada waktu malam kerana tiada penumpang yang berani naik kereta api di stesen itu disebabkan mereka takut. Banyak berlaku penampakan di stesen kereta api ini. Ini dimaklumkan oleh penduduk kampung Bagun Kodar sendiri. Contohnya seperti penampakan kelibat wanita berjalan di atas jalan kereta api. Kelibat seperti beberapa orang sedang lintas jalan kereta api, kemudian hilang begitu saja, dan banyak lagi. Ada kisah yang pernah berlaku di stesen ini berpuluh tahun lepas. Disebabkan kisah inilah yang menambahkan lagi keseraman stesen ini. Kisahnya begini. Pada tahun 1967, terdapat seorang pekerja stesen ini memaklumkan kepada semua serta kepada majikannya bahawa dia terserempak seperti kelibat wanita sedang berjalan di atas jalan kereta api. Malangnya, tiada seorang pun percaya akan kisah yang diceritakan oleh pekerja tersebut. Menurut pekerja itu juga, wajah kelibat perempuan yang dilihat di atas jalan kereta api itu sama wajahnya seperti seorang perempuan yang mati digilis di atas jalan kereta api tersebut. Kasihan pekerja itu, tak ada sesiapa percaya kisahnya. Lebih burukkan keadaan apabila satu lagi perkara misteri dan menyedihkan berlaku. Ketua stesen tersebut ditemui mati bersama keluarganya dalam kuartus yang mereka duduk tidak jauh dari stesen tersebut. Kematian ini sangat misteri sehingga menyebabkan tiada tangkapan penjenayah dibuat. Disebabkan kejadian ini, stesen kereta api itu terpaksa ditutup buat sementara waktu demi faktor keselamatan. Walau bagaimanapun, pada tahun 1999, penduduk kampung itu mendesak supaya stesen tersebut dibuka semula untuk kemudahan mereka. Tahun 2007, stesen kereta api ini dibuka semula secara rasmi buat penduduk kampung. Namun, tidak ramai pun yang berani sanggup gunakan stesen kereta api berhantu ini pada waktu malam. Sehingga ke hari ini, masih terdapat rungutan daripada warga kampung Bagun Kodar yang mengatakan bahawa mereka sering terlihat kelibat wanita tidak berkepala sekitar stesen ini. Kala malam menjelma,
Cari ajalah stesen yang lain ya. Saudara, kupasan yang kedua daripada Iskandar Zulfakar ini adalah mengenai legenda hantu El Silbon di Venezuela. Venezuela adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Sama juga seperti negara lain, negara ini turut memiliki kepercayaan mistik yang menarik. Salah satu jenis hantu yang terdapat dalam kepercayaan warga Venezuela serta yang sangat ditakuti adalah hantu El Silbon. Sebab apa hantu ini sangat ditakuti? Hal ini demikian kerana hantu El Silbon mampu membunuh seseorang itu. Sebab itulah orang-orang Venezuela sangat takut akan El Silbon. Malah mereka akan sentiasa berdoa supaya dijauhkan daripada bertemu dengan hantu ini. Baiklah, sekarang mari kita lihat asal usul hantu El Silbon ini. Bagaimana dia boleh jadi hantu? Hantu El Silbon sebenarnya hantu legenda yang wujud di Venezuela bermula pada abad ke-15. Hantu ini dikatakan sering dilihat dan membunuh manusia di kawasan Los Llanos, iaitu sebuah provinsi di Venezuela. Pada suatu masa dahulu, terdapat seorang pemuda yang tinggal bersama dengan isteri, ibu bapa serta datuknya. Pada satu hari, ketika pemuda ini pulang dari kerja, dia terkejut apabila mendapati isterinya telah mati dibunuh oleh ayahnya. Alasan ayahnya berbuat demikian adalah kerana si isterinya itu bekerja sebagai pelacur ketika di belakang suaminya. Berang dengan tindakan ayahnya itu, pemuda ini pun membunuh ayahnya sendiri dengan kejam. Datuk kepada pemuda itu kemudian berjaya menangkap pemuda tersebut dan mengambil keputusan untuk menghukumnya atas kesalahannya itu. Datuknya meminta tolong penduduk kampung yang lain untuk mengikatnya pada sebatang tiang di tengah-tengah kampung. Lalu datuknya sebat belakangnya sampai ada kesan luka teruk hingga nampak isi. Tidak cukup dengan itu, si datuk turut melapah mayat ayah pemuda itu tadi dan memotong tulang temulangnya. Tulang temulang ini kemudiannya dicucukkan ke dalam luka pada bahagian pemuda itu yang dalam. Si datuk berpendapat itu adalah hukuman yang paling sesuai supaya pemuda tadi insaf kerana membunuh ayahnya sendiri. Pemuda itu kemudiannya dibukakan ikatan tali, namun dia tidak bebas. Penduduk kampung melepaskan anjing lain untuk meratah tubuh pemuda itu. Pemuda itu pun mati. Sejak itu, rohnya yang tidak tenteram kembali sebagai hantu El Silbon. Hantu ini mempunyai rupa fizikal seperti seorang lelaki, tetapi sangat tinggi. Dikatakan tingginya adalah 20 kaki, lebih kurang sama tinggi dengan pokok kelapa. Dia juga memakai topi serta membawa uncang yang berisi tulang temulang ayahnya di belakang. Hantu ini akan membunuh sesiapa saja yang dikendakinya, terutama sekali pelacur dan juga pemabuk. Cara hantu ini bunuh juga sangat zalim. Dia akan kerjakan tubuh manusia itu sehingga tinggal tulang saja. Kemudian tulang itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam uncang yang dibawanya itu. Selain pelacur dan pemabuk, insan tidak berdosa yang lain pun tidak terkecuali daripada menjadi mangsanya. Ada isyarat yang hantu ini hantarkan sebelum dia muncul dan membunuh anda. Isyaratnya adalah siulan.
Dia akan bersiul dan anda akan dengar. Kalau dengar tu, cepat-cepatlah lari. Konsepnya terbalik. Kalau kita dengar bunyi siulan yang dekat dengan kita, itu maknanya si El Silbon masih berada jauh daripada kita. Manakala kalau kita dengar jauh dengan kita, itu maknanya dia dah dekat dan anda bersedialah untuk mati. Urban legend juga mengatakan bahawa El Silbon akan datang dan beberapa di depan pintu rumah anda pada waktu malam. Dia akan ketuk pintu rumah anda pada waktu malam dan kira tulang manusia yang ada dalam uncangnya. Kalau anda dengar dan bangun, anda akan jadi mangsa El Silbon. Tapi kalau anda jenis tidur mati dan tak sedar, anda selamat. Legenda juga mengatakan terdapat dua benda yang boleh menakutkan serta menghalau El Silbon, iaitu cili serta bunyi anjing menyala. Sekian.